Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So hari ni Izzat nak buat sedikit review mengenai episod keempat Ultraman Decker. Tapi sebelum Izzat mula bahas, pastikan korang dah tengok dulu episod keempat Ultraman Decker ni di channelnya Suburaya Official. Kita support diorang ni sebagai pencipta siri Ultraman. Dan sebabkan video ini mengandungi spoiler, kalau korang dah tengok tu tak adalah rasa spoiler sangat. Tapi kalau korang belum tengok tu memang akan spoiler lah. Jadi korang tengok dulu kat channel Suburaya Production, like, share dan subscribe channel diorang tu untuk kita membangunkan lagi channel Suburaya Production. Bila lepas korang dah tengok tu, baru datang balik ke channel Izzat ni dan dengar Izzat bahas. Sebelum Izzat mulakan pembahasan, macam biasa kita ke intro dulu, okey? Episod keempat Ultraman Decker dibukakan dengan trio kita iaitu Rimon, Ichika dan Asumi sedang melakukan simulasi. Dan dalam simulasi itu mereka ni perlu menentang Demula dan juga Alien Shapley. Dan waktu mereka sedang menjalani simulasi itu, Asumi telah pun berpecah daripada formasi yang mereka bentukkan dan mengejar Alien Shapley. Bila dia berada dekat luar tu, dia telah pun terserempak dengan Demula. Walaupun itu hanyalah latihan, tapi deflection muncul secara tiba-tiba dan itu menyebabkan Asumi panik. Tapi muncullah dia sempat menghilangkan deflection itu sebelum Rimon, Ichika tiba ke tempat dia tu. Tapi bagaimanapun mereka bertiga ni telah pun gagal simulasi kerana dalam simulasi itu Asumi telah pun mati. Kita kemudian pula berlanjut ke opening lah. Dan tajuk untuk episod hari ni adalah kebangkitan raksasa pemusnah. Hanijiro kemudian ni menegur sikap Asumi yang telah pun menyebabkan kegagalan dalam simulasi tersebut. Asumi ni kemudiannya terlupa tentang hari ni dia ni akan mendengar taklimat daripada Yuichiro Asagagi. Dan waktu tu Sawa pun memberikan penerangan mengenai spear, di mana dia menerangkan bahawa spear ni mampu bersatu dengan raksasa di bumi untuk membentuk raksasa sintetik spear. Dan dia pun menerangkan bahawa raksasa sintetik spear ni jauh lebih kuat daripada raksasa yang biasa. Maknanya macam spear Gomora ni jauh lebih kuat daripada Gomora yang asal. Dan waktu tu Yuichiro Asagagi mengatakan bahawa untuk mengalahkan spear ni bukanlah kata sesuatu benda yang mustahil. Dan dia pun menunjukkan formasi baru. Dia pun menyatakan bahawa Guts Hawk dan Guts Falcon ni mampu bergabung bersama untuk membentuk Guts Griffon. Dan dia pun mengatakan bahawa Guts Griffon ni mampu untuk menghancurkan kubah spear. Dan benda tu membuatkan ramai orang rasa teruja lah. Asumi lah, Asumi memang antara orang yang paling teruja sekali lah bila Guts Griffon tu diumumkan. Tapi bagaimanapun Guts Griffon ni masih ada lagi masalah dia yang tersendiri, iaitu masalah dia adalah dia masih lagi tak cukup data. Jadi disebabkan tak cukup data tu, kemungkinan untuk menggataikan diorang ni agak mustahil lah nak dibuat. Jadi diorang ni perlu ada data yang cukup bahawa diorang ni boleh menggabungkan Guts Hawk dan Guts Falcon. Jadi kemudian pula dilanjutkan ke keadaan di bandar, mana Masami Horiuchi melakukan watak yang bernama Datuk Bandar. Datuk Bandar ni tak ada nama je, Zat sini tak tahu nama dia apa. Even nama dia tak disebut pun dalam siri ni. Waktu tu dia datanglah ke sebuah pusat pembinaan lah. Di pusat pembinaan tu membina sebuah orang kata rumah kolam air panas lah. Dan rumah kolam air panas tu orang kata dah menjadi salah satu ikon lah dekat bandar tu. Dan waktu diorang tengah bercakap tu, tiba-tiba berlaku gegaran. Dan lepas berlaku gegaran tu, keluarlah sebuah kapsul tertinggi 18 meter. Dan pasukan Guts Sadap pun telah pun dihantar untuk menyiasat tentang benda tu. Hanijiro seperti biasa mengendalikan Guts Hawk, manakala Rimon dan Ichika pula ditugaskan untuk mengevakuasi orang kat situ. Lepas habis diorang dah evakuasi tu, Datuk Bandar ni pun menceritakan lah mengenai air panas yang menjadi ikon dekat bandar tu. Diorang ni pun mulalah menyiasat tentang kapsul tu. Ichika pun menerangkan bahawa tempat tu dulu sebenarnya telah pun dikenali sebagai Aga Shrine, di mana dekat situ penduduk telah pun mempercayai bahawa kapsul tu sebenarnya adalah Aga Daimyojin. Kat sini tak tahu apa sebenarnya Aga Daimyojin ni, sebab dia berasal daripada dongeng Jepun dan dia dikatakan datang daripada luar angkasa. Hasil daripada penelitian mendapati kapsul tu bukannya berasal daripada bumi, dia berasal daripada luar angkasa. Dan Sawa pun dapat tahu yang benda tu mengeluarkan signal, dan signal tu sebenarnya mengeluarkan bahasa. Dan bila ditranslatekan, dia menyatakan bahawa kapsul tu telah pun bertapak di bumi selama 1300 tahun. Dan tiba-tiba kapsul tu mula mengeluarkan asap, dan daripada asap tu keluarlah Mons Ahgar. Mons Ahgar pun mengamuklah dekat sekitar bandar tu. Kapsul tu pun menerangkan bahawa Mons Ahgar ni sebenarnya adalah raksasa biologi yang telah pun dihantar oleh planet Marani 1300 tahun yang lalu untuk menghancurkan peradaban manusia bila manusia ni dah orang kata dah makin advance lah. Bila diorang ni dah mula nak pergi ke angkasa, dah nak mula tinggal dekat Mars apa semua tu, waktu tu lah diorang ni memunculkan Mons Ahgar. Jadi lepas raksasa tu dah mengamuk, apa lagi Guts Falcon dan Guts Hawk pun ditugaskan lah untuk menyerang Mons Ahgar tu.
pertarungan antara Guts Hawk dan Guts Falcon menentang Monster Harga pun terjadi. Tetapi disebabkan kulit Monster Harga ni keras, dia ni menghadapi kesulitan. Asumi cuba untuk meminta Hanejiro ni untuk melakukan Guts Griffon, tapi saya tiba-tiba berlakulah suatu kejadian yang tak diingini, di mana Asumi secara tak sengaja telah pun ditembak oleh Monster Harga. Tapi disebabkan kedudukan Guts Falcon dan Guts Hawk ni berada dalam kedudukan yang jauh, Hanejiro ni tak dapatlah menghubungkan untuk mengawal Guts Falcon, dan Guts Falcon pun terhempas. Belum sempat Guts Falcon tu terhempas, macam biasa Asumi pun berubahlah menjadi Ultraman Decker, dan dia pun sempatlah menyelamatkan Guts Falcon semua terhempas. Tapi yang lawaknya dekat sini adalah buatnya Guts Falcon tu kena tembak, jadi dia dah berapi-rapi lah kat situ, dan Ultraman Decker kemudian menggunakan macam geyser lah untuk memadamkan api tu. Diorang ni semua mula menghubungi Kanata lah, sebab diorang tahu Kanata ni tugas dia adalah mengendalikan Guts Falcon, dan diorang pun nak tanya, tapi disebabkan Kanata dah berubah jadi Ultraman Decker, jadi dia tak dapatlah nak membalas yang dia kata dia okey. Jadi Hanejiro lah yang membalasnya. Dia meniru suara Kanata dan mengatakan bahawa dia okey. Dan tanpa membuang masa, Ultraman Decker pun bertaruhlah dengan Monster Harga. Ultraman Decker menghadapi kesulitan ia dalam bertaruh dengan Monster Harga ni, sebab kulit Monster Harga tu sangat keras, sama macam siri asal dia. Tembak dengan apa-apa serangan pun tak tercedera. Jadi Ultraman Decker menghadapi kesukaran lah untuk menghadapi Monster Harga tu. Lepas dah hadapi kesukaran dan menggunakan flash type, dia pun bertukarlah menjadi strong type untuk bertarung dengan Monster Harga tu. Sama juga dia still menghadapi kesukaran dalam mengalahkan Monster Harga ni tadi. Dan waktu tengah bertarung tu, Hanejiro ni beritahu yang kelemahan Monster Harga tu terletak di bahagian kepala dia, which is samalah dengan cerita Ultraman Dyna yang dulu, yang mana kelemahan Monster Harga tu terletak di bahagian atas kepala dia. Ultraman Decker pun cubalah menyerang dekat bahagian tu, tapi Monster Harga ni telah pun dia upgrade, jadi dia dapat mewujudkan satu pelindung untuk melindungi diri dia daripada kau tersebut daripada dimusnahkan. Dan akibatnya Ultraman Decker mendapat renjatan elektrik daripada perangkap yang dipasang oleh Monster Harga tu. Disebabkan keadaan orang kata dah terlampau darurat sangat, Hanejiro pun menggabungkanlah Falcon dan juga Guts Hawk ni menjadi Guts Griffon. Kemampuan 0.01% lah orang kata nak menggabungkan tu. Dia pun menggunakan peluang yang seadanya tu untuk bergabung dengan tu. Ultraman Decker pun bekerja samalah dengan Guts Griffon ni tadi. Dan berkat hasil kerjasama tersebut, Guts Griffon pun berjayalah memusnahkan kor milik Monster Harga tu, dan Monster Harga pun mati. Helikopter pun mengucapkanlah terima kasih di atas bantuan Guts Falcon ni tadi. Dan sebelum diorang ni bertolak pergi dari situ, Asumi ni mencadangkan untuk diorang ni mandi kolam air panas kat situ. Tapi Ryomon ni menolak tawaran tersebut. Tapi bagaimanapun Ichika dengan Asumi ni cubalah memujuk Ryomon untuk mandi dekat situ. Dan episod pun habis. Okey, lepas habis kita membahas pasal seluruh alur cerita Ultraman Decker episod 4 ni, jom kita review pula cerita ni. Okey, bagi Izzat, Ultraman Decker episod 4 ni memang best episod dia. Setiap karakter pun masih lagi dapat screen time mencukupi. Izzat memang sangat suka dengan elemen kelakar dia lah. Dia seolah-olah dapat, orang kata dapat feel Ultraman Dyna lah. Sebab Ultraman Dyna kan macam kita tahu memang ada episod yang penuh dengan komedi kan. Episod ni pun memang banyak komedi, banyak juga lawak-lawak yang mengena. Terutama sekali yang Izzat paling suka bila Hanejiro tu meniru suara Asumi tu lah. Izzat tak tahulah sama ada memang Hiroshi Tsuchida memang berbakat dalam meniru suara orang ke, ataupun memang orang yang melakukan suara waktu tu adalah Asumi Kanata itu sendiri ke, Izzat tak tahulah. Tapi Izzat boleh cakap memang suara dia tu memang sebiji gila lah, macam suara Asumi. Dan scene tu memang sangat-sangat kelakar. Selain daripada tu, dia punya feel Ultraman Dyna tu memang dapat lah. Dan episod kali ni pun memang orang kata memang kena lah dengan feel Ultraman Dyna tu. Kembalinya Monster Harga pun bagi Izzat antara sesuatu yang Izzat suka. Dan Izzat sangat-sangat suka bila Samurai Production sanggup membuat semula kostum Monster Harga ni untuk dimunculkan dekat episod kali ni. Sebab orang biasanya guna suit-suit daripada stage show je, tapi kali ni diorang buat balik suit tu. Dan Izzat memang sangat suka lah dengan suit tu. Fighting scene pun ok, tak ada apa-apa Izzat nak komplain. Drama pun ok. Dan yang paling lagi satu Izzat suka adalah berkenaan dengan detail ya. Episod kali ni detail sama dengan episod sebelum ni, sebab dia menerangkan keadaan bandar tu macam mana. Orang kata pembinaan dunia dia tu bagus lah. Kita dapat tahu yang setiap bandar dekat dunia Ultraman Decker ni ada cerita dia yang tersendiri. Cuma Izzat rasa kurangnya dekat episod ni, Izzat rasa mungkin dari segi karakter Yuichiro Asakage tu lah. Izzat rasa karakter Yuichiro Asakage tu sama macam sebelum ni, screen time dia stay sikit. Mungkin sebab dia ni bukanlah orang kata karakter yang terlalu penting sangat ke untuk
dikembangkan, jadi mungkin orang tak nak kembangkan karakter dia sangat. Sebab itulah karakter dia macam tu. Tapi adakah Izzat enjoy untuk episod kali ni? Bagi Izzat still suka episod kali ni, memang sangat best. Dan Izzat memang sangat berpuas hati dengan episod kali ni. Dan Izzat pun memang tak sabarlah untuk episod kelima Ultraman Decker nanti. So kalau korang dah pernah tengok Ultraman Decker episod yang keempat ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Okay, kita jumpa lagi di episod kelima Ultraman Decker. Okay, kita jumpa sekali lagi di next video. Okay, Assalamualaikum dan bye.